Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua kawan-kawan. Kita bertemu lagi pada kali ini dalam video saya yang terbaru ni lah. Okey, sebenarnya kan yang memberikan saya idea untuk buat video ni adalah kerana malam tadi saya buat aktiviti dengan pelajar dalam online. Aktiviti yang tak wajib, saya tak wajibkan pelajar untuk buat, siapa-siapa yang berminat sahajalah. Kenapa saya buat aktiviti-aktiviti macam ni sepanjang musim COVID ni adalah kerana saya nak elakkan pelajar saya murung lah. Elakkan pelajar saya murung, elakkan yang ada anxiety tu ada anxiety yang lebih tinggi kan. Sebab saya risaukan pelajar-pelajar saya especially yang tinggal di asrama, mereka tak dapat nak balik. Jadi saya nak mereka sentiasa ada aktiviti lah, itu yang pertama. Yang kedua, tak nak juga dikarat. Sepanjang duduk dekat rumah tu kan nanti semua benda dipelajari pun dah terlupa kan. Jadi from time to time saya akan sentiasa bagi aktiviti kepada mereka dengan menggunakan bermacam-macam platform online lah. Okay, jadi malam tadi lah saya try buat menggunakan platform Sutori ni yang memang saya dah biasa guna dah daripada dulu. Tapi tak sangka malam terjadi meriah pula. Jadi mereka ni sangat apa ni bersemangat untuk join, ramai yang masuk. Jadi saya terfikir bagus juga kalau saya kongsikan dengan semua kawan-kawan, ya, dan mungkin you pun kawan-kawan pun boleh guna dalam kelas masing-masing, kelas online masing-masing dengan pelajar masing-masing. Okay. So macam mana kita nak buat tutorial ni? Tutorial ni sebenarnya bagus untuk pembelajaran kolaboratif. Maksudnya pembelajaran kolaboratif ataupun collaborative learning ni dalam bahasa yang mudah lain saya berikan, it means that the students are learning from each other's input and resources. Maksudnya dia belajar secara berkumpulan, belajar secara berkumpulan dan dia tengok apa yang kawan dia, input yang kawan dia bagi, dia belajar daripada situ. Masing-masing learn from each other. So in gist lah, in simple words, itulah maksud collaborative learning ni. So selalunya benda ni dalam kelas biasa kita gunakan aktiviti berkumpulan lah. Kita pecahkan pelajaran dalam kumpulan, kita bagi dia untuk bincang-bincang kan. Okay, so macam mana kita nak buat benda tu bila dah jauh? Maksudnya bila masing-masing di rumah masing-masing, kita tak boleh bersemuka, tak boleh duduk bersama-sama bersemuka. So macam mana kita nak buat? So banyak cara, banyak tools online. Kalau ada rezeki insyaAllah saya kongsikan lagi dalam video yang akan datang. Tapi salah satu kita boleh gunakan adalah apa yang dipanggil sebagai Sutori. Sutori ni salah satu website lah yang kita boleh gunakan untuk pembelajaran kolaboratif. So first buka dulu web browser dan kita buka search engine, type ejaan dia SETORI, enter, lepas tu keluar senarai laman web yang berkaitan, ambil yang pertama ni Sutori presentations for the classroom. Kita akan sampai ke website, ke homepage Sutori ni. Dan kita akan nampak terang-terang ditulis a collaborative instructional and presentation tool for the classroom. So apa yang kita boleh buat adalah kita boleh pergi ke bahagian tepi ni, alright, login dengan sign up. Kalau belum ada account, sign up terlebih dahulu. Dan bila kita nak sign up, dia ada 4 pilihan. Sama ada kita boleh sign up menggunakan Google ataupun Office 365 Microsoft ataupun menggunakan Facebook. Okey, ataupun Clever. Clever saya tak tahu apa benda Clever ni sebab tak pernah cuba. Tapi yang saya tahu Google, Microsoft Office 365 dengan sign up with Facebook ni adalah something yang biasa, atau kita boleh ambil pilihan yang kelima iaitu sign up with email. Maknanya ada 5 pilihan. So saya akan ambil sign up with Google lah. Bila saya ambil sign up with Google, dia akan tanyalah nak guna Google account yang mana satu. Saya akan gunakan yang ni. Ini saya punya official email account. Alright, so signing up. Okay, dia pun akan keluar. So bila dia keluar, ini saya punya ni sebab saya dah banyak buat dengan pelajar, so dia ada banyak lah. Kalau tuan-tuan dan perempuan, dia akan kosong. Okay, so dia punya dia punya orang kata interface dia tu, dia boleh jadi macam ni. Kalau kita dah banyak soalan dalam bentuk senarai ataupun kita boleh jadikan dia dalam bentuk senarai yang begini. Yang kita nampak macam ni. Alright. Kita pulang lah. Okey. Jadi, kita nak buat pembelajaran kolaboratif ni ada 2 cara. Satu, kita boleh buat macam kita dengan pelajar together bersama-sama. The whole class together. Kita buat collaborative learning. Atau satu lagi cara kita boleh buat, kita bahagikan pelajar kepada grup kecil-kecil dan mereka akan bekerja di dalam grup masing-masing. Cuma kita pantau dari jauh dengan menggunakan tutori. Okay, so kedua-duanya akan saya tunjukkan lah pada hari ini. Okay, so pertama sekali, fahamkan bahawa tutori ini sebenarnya adalah satu bentuk digital storyline. Jadi, sebagai contoh saya tunjukkan saya punya lah.
saya punya dalam akaun ni. Ini yang saya gunakan untuk pelajar semester ni, yang semester lepas dalam akaun lain. Sebagai contoh, katakanlah saya buat yang ni Okey. Katakan saya nak mengajar pelajar subjek ni Mahkamah Undang-Undang dan Masyarakat. Okey. Dan dia punya layout dia macam ni lah. Basically layout dia dalam bentuk timeline macam ni. Jadi apa ni, kita boleh buat dengan pelajar secara step by step. So katakanlah ini yang pertama yang kita nak pelajar buat, pelajar kena tengok kita punya video kuliah dulu. Seperti biasa, seperti yang saya tulis di sini lah, tonton video di atas dan tuliskan komen anda di butang komen. So dia tengok dulu kita punya video lecture ni, alright, dan dia bagi komen. Lepas tu another video lecture maybe, dan saya letak tagline tahukah anda, dan kita bagi apa ni, inilah apa ni, maklumat. Dan kalau perasan ada butang komen, untuk pelajar tekan butang komen ni, okey, seperti yang diarahkan, tulis komen di butang komen. So dia tekan kat komen ni lah. Kalau dia tekan butang komen ni, dia akan ada ruang untuk dia nak tulis komen berdasarkan video lecture yang telah diberikan. Okey, ini pun sama, kalau dia nak bagi komen tentang benda ni, dia boleh tekan komen. Okey, jadi mungkin itu yang dua aktiviti awal yang kita nak pelajar buat. Tengok video dahulu dan berikan pandangan. Selepas tu mungkin kita nak buat perbincangan. So kita ada dalam tutorial ada function forum. Kita boleh create forum dan pelajar boleh tekan butang komen untuk memberikan pandangan dalam forum. Okey, so kita juga boleh buat quiz. Contohnya macam ni. Kita boleh buat quiz dan pelajar boleh terus jawab lah. Okey. Ni pun quiz lagi. Yang tadi tu quiz dalam bentuk multiple choice. Yang ni quiz dalam bentuk sesuaikan jawapan. Dan juga kita boleh sharekan link. Actually ada macam-macam function yang kita boleh gunakan. Cara nak buat dia sangat senang. Bila kita nak create apa-apa tutori, kita cuma perlu, okey, itu saya akan tunjukkan kemudian. Tapi inilah rupa tutori yang kita boleh buat, dan kita boleh invite pelajar untuk masuk beramai-ramai satu kelas. Dan dia terus buat di atas benda ni. Dan dia boleh buat benda ni dengan menggunakan phone. Tak perlu muat turun apa-apa aplikasi sebab tutori ni dia web based. So kalau kita bagi dekat pelajar tu kod untuk masuk, bila dia masuk dia terus je buat benda tu. Okey. So dia tidak ada keperluan untuk pelajar tu muat turun dulu aplikasi, lepas tu buka aplikasi, tak perlu. Kita suruh dia sign up je dekat website macam biasa, website tutori. Lepas tu kita bagi dia kod, dia akan masuk dalam kita punya kelas. Itu kita boleh teruskan macam biasa. Okey. In fact, kalau kita nak suruh dia buat dalam kumpulan dia sendiri. Kalau yang jenis yang macam ni, yang kita memang sorry lah bunyi bising. Saya punya video, saya terangkan dalam video-video sebelum pun, video saya semua konsep santai-santai je. So kalau katakan saya tengah buat video, rakaman video, tiba-tiba ada bunyi kereta, bunyi motor, bunyi pintu, bunyi mak saya panggil, itu semua adalah benda yang saya biarkan aje lah. Saya tak ada nak edit-edit video bagi cantik ke, tak ada. Ini kita sembang macam kawan-kawan. Okay, so kalau kita buat dengan cara yang macam ni sebenarnya, senang saja. Kita bagi pelajar link je. Bagi pelajar link, pelajar tekan link tu terus sampai. Yang tadi saya cakap yang pelajar kena masukkan kod tu, itu kalau dia nak kita nak pantau dia. Maksudnya bila kita nak pantau dia, kita kena ada dia dalam senarai kita. Kita kena bagilah kod tu. Jadi dia masuk, dia kata senarai dalam senarai pelajar kita. Jadi kita boleh check dia one by one. Tapi kalau nak suruh dia buat je aktiviti ni, kita boleh bagi je link kat dia. Nanti dia terus buat. Kalau katakan nak buat macam saya tu kan, dia nak bagi dia ada aktiviti sahaja gitu kan. Tapi kalau katakan nak monitor, nak bagi markah dan sebagainya, dan kita bagilah kod tu, dia masuk. Okey, saya teruskan lagi. Ini adalah cara pertama lah yang kita boleh buat. Cara yang kedua adalah, maknanya cara yang pertama ni kita yang buat tutori ni, lepas tu mereka datang untuk buat aktiviti di tempat kita. Okey, alright. Bukan di tempat kita, di dalam tutori yang kita buat. Tapi ada satu lagi cara, kita suruh dia yang buat tutori. Kita suruh dia yang buat tutori dia. Okay, contohnya macam ni lah. Dekat atas ada 3 button. So kita nampak stories, students dengan resources. Kalau cara yang kedua ni, kita nak suruh dia yang buat tutori dan kita pantau dari jauh, dia buat secara berkumpulan. Apa yang boleh dia buat adalah dia tekan button student pula. Saya tekan button student. Kita tekan button student ni. So kita invite student. Bila kita invite student, dia akan keluar function ni.
So kita make sure kita bagi pelajar arahan dekat sini. Okay. Suruh dia sign up dekat link ni. Okay, dia akan sign up. Lepas tu bila dia sign up, akan tutorial akan minta dia kod lah. Masukkan kod ni NDGV6. NDGV6. So bila dah masukkan NDGV6 ni kelas saya punya. So bila dah masukkan, tuan-tuan dan puan jangan masukkan pula kod ni. Sebab ini nanti akan masuk ke kelas saya. Okay, nak masuk boleh je, tapi jadi student saya lah. So basically dia akan masukkan kod kelas kita. Lepas tu nama dia akan keluar dalam kita punya control panel macam ni. Dashboard kita macam ni lah. So kita akan nampak pelajar kita. Okay, apa yang kita boleh nampak adalah nama dia, first name and last name. Lepas tu tag ni saya akan explain nanti. Dan bila kali terakhir dia login. Okay, jadi kita boleh tengoklah pelajar kita ni dia participate kerap ke, aktif ke tak ke kan. Dan kalau katakanlah for example kita nak jadikan senang untuk kita nak monitor, kita boleh letak tag. Contoh katakanlah kita kata ni pelajar ni group 1. Okay. So tu group 1 sini dah keluar kat sini. Katakanlah pelajar ni pun group 1 juga. Katakan kita nak monitor senang nanti kan dia buat kerja. Okay, katakan dia pun group 1 juga. Okay. Lepas tu katakan yang ni apa? Yang ni katakanlah group 2. Katakan macam tu. Dia dah keluarkan tag nampak. Jadi senang lah. Katakan ni. Okay. Okay, katakan ni group 2. Okay. Jadi, bila dia dah keluarkan tag macam tu, katakan kita nak monitor group, kita just klik je. Group 1. Dia akan keluar. Siapakah pelajar-pelajar under group 1? Contohnya lah ni lepas tu, katakan kita nak apa ni? Sorry tekan pula yang tu. Back dah biasa tekan back, saya tekan back aja. Okay. Kalau group tu kita tekan group tu, ni adalah pelajar-pelajar dalam group tu lah. So, inilah satu lagi cara untuk kita buat collaborative learning. Maknanya kita invite dia masuk tadi dekat sini button ni. Lepas tu bila dia dah masuk, dia akan masuk kita punya kelas code, dia akan tersenarai. So bila dah tersenarai, kita boleh kita boleh groupkan dia. Dan bila kita dah groupkan dia, bila kita dah groupkan dia, kita senang nak pantau dia daripada jauh dan dia boleh buat dia punya own tutorial dia sendirilah. Nanti kejap saya kena delete dulu, nanti kan pelajar saya dia confuse pula. Sebab mereka dah memang ada group masing-masing, so saya tak perlu groupkan di sini. Okay, alright. Okay, katakanlah kita nak monitor group ni daripada jauh. Jadi apa yang kita buat adalah mereka dah masuk dalam group, katakanlah ini ketua kumpulan, so kita boleh klik nama dia sahaja dan kita boleh nampak kerja dia apa. Okey. Sebagai contoh katakanlah saya ambil pelajar yang ni lah. Bila kita buka, kita akan nampak dia tak ada buat apa-apa. Contohnya pelajar tak ada buat apa-apa lah. Okey. Katakanlah dia ada buat apa-apa, kita akan nampak apa yang dia dah buat. Maksudnya contohnya kita klik yang ni, dia pun tak ada apa-apa juga. Kenapa pelajar saya semua tak ada apa-apa? Sebab dengan kita boleh buat benda ni dengan beberapa cara. So, satunya adalah kita suruh pelajar tu buat sendiri terus. Dia punya tutorial dengan kawan-kawan dia, lepas tu kita cuma pantau sahaja. Boleh. Tapi saya selalu dengan pelajar-pelajar saya suka guna another way, iaitu saya yang akan create tutorial yang banyak-banyak untuk setiap grup. Lepas tu mereka datang ke dalam tutorial yang saya telah cipta dan mereka work dalam tutorial yang saya dah buat untuk mereka. Sebagai contoh macam ni. Okay. Macam ini semua yang saya dah buat. Okay. Saya gunakan view yang ni lah. Okay. Ini saya dah bahagikan ikut nombor law firm dia. Law firm ni sebenarnya group lah sebab saya mengajar law. So group tu sebenarnya adalah mock law firms. So saya dah bahagikan siap-siap. Jadi mereka perlu datang dan buat kerja dalam tutorial yang saya buat, bukan yang dia buat. So kalau yang dia buat, memang akan nampak dekat list nama tadi tu. Bila kita klik pelajar tu, kita akan nampak apa tutorial yang telah dia buat. Tapi ini sebab saya yang buat, tak keluarlah dekat dalam dia punya nama tadi tu. Jadi saya pantau dengan cara begini. So pemantauan tu boleh dibuat dengan dua cara lah. Kerana cara tu boleh dibuat berbeza. Satu, kita suruh dia buat sendiri.
dia dengan kumpulan dia sama-sama buat. Kita pantau dengan cara lihat kepada list nama pelajar tadi, lepas tu kita klik one by one, tengok apa yang apa tutorial yang dia dah buat. Atau macam saya buat ni, saya yang buat tutorial siap-siap untuk setiap kumpulan dan mereka buat di tempat yang saya dah sediakan dan saya tengok apa tu tutorial tu one by one lah. Okey. Kalau gunakan cara macam saya ni, maknanya kita yang buat tutorial di dalam akaun kita dan mereka hanya masuk saja dan tak perlu pakai invite button yang dekat sini tadi tu. Yang ni tak perlu pakai. Jadi kita hanya perlu buat apa tau? Saya akan tunjukkan. Basically kita hanya perlu sebagai contoh yang ni Sebagai contoh je, saya tukar video. Okey, katakanlah yang grup ni. Katakan saya dah sediakan tutorial yang ni untuk grup 3 dan 13. Boleh nampak ni ada pelajar tengah buat kerja, nampak? Nama dia keluar. Kebetulan masa saya tengah buat video ni, nampak dia tengah buat kerja ni. Kita boleh nampak di sebelah kiri ni, siapa yang sedang berada dalam tutorial ni sekarang buat kerja. So kita boleh bagi dia peluang lah. Alright, so jadi kita buat tutorial ni sendiri dalam kita punya account. Kita letak instruction. Okay, ni untuk group 3 dengan 13. Saya letak instruction terus. Describe the complete civil litigation process in Malaysia. Use as many design and interactive learning elements in tutorial to make your digital storytelling interesting. So, itu je saya letak. Dan bawah-bawah ni semua diorang yang tambah. Diorang tambah sendiri. Jadi kalau perasan, masing-masing ada tambah part masing-masing. Maknanya katakanlah, ni ada senarai pelajar dia. Okay. Saya punya jawatan kuasa kelas menyenaraikan nama pelajar yang membuat kerja dalam tutorial ni lah. So, ni nama pelajar ni semua yang menyumbang. Dan inilah kerja-kerja diorang. Maknanya orang ni buat dekat bahagian ni, orang ni buat dekat bahagian ni, nampak? Yang ni orang ni buat. Yang ni orang lain yang buat. Jadi maksudnya masing-masing buat kerja part masing-masing. Ini orang lain yang buat. Ni part ni orang lain yang buat. Tapi benda tu berlaku pada masa yang sama, it's a group work, tapi dibuat secara jarak jauh. So, kita cuma pantau, kalau yang cara macam saya guna ni, maknanya buat tutorial dalam akaun saya, mereka datang ke sini, kita cuma pantau dekat button yang atas ni saja, ada button biru yang bulat ni, kita cuma klik kat sini, kita akan nampak siapa pelajar yang buat apa. Oleh kerana dalam instruction awal mereka dah disuruh sign up, jadi kita memang akan dapat tengok dia dengan nama dia lah. Siapa yang buat apa. Kita boleh monitor dia macam tu. Monitor setiap story macam tu. Kita buka story tu, kita akan tengok. Cara pertama nak monitor, kita tengok macam ni. Kita nampak pelajar tengah buat kerja. Atau cara kedua, kita buka ni, semua akan keluar. Maknanya bukan hanya story ni saja. Bukan hanya tutorial ni saja. Semua tutorial, siapa-siapa buat apa-apa semua kita boleh nampak dekat sini dengan nama dia sekali. So ini cara kita nak gunakan tutorial untuk membuat pembelajaran kolaboratif dan juga kita nak pantau pembelajaran kolaboratif itu dari jauh untuk pelajar kita. Okey. So apa lagi yang saya boleh kongsikan? Yang ini basically adalah kita punya time period untuk trial. Kerana saya suka tutorial ni one thing lah. Dia ada 3 jenis package lah. Package yang free, package yang berbayar yang untuk educator, satu lagi tu package yang untuk business. Tapi yang saya suka tentang tutorial ni adalah, saya tunjukkan sikit lah dia punya package dia tu. Ini yang essential. Saya pakai yang free ni je. Ini yang unlimited untuk educator, tapi kena bayar 99 USD lah setahun. Yang ni untuk macam lebih kepada office lah, ataupun lebih kepada macam fakulti yang besar ke department yang besar yang nak pakai. So ini 500 a year. Okay. Jadi kita tak perlu ambil yang berbayar ni pun tak apa. Kita boleh ambil yang free. Tapi kalau kita nak dapatkan function-function ni, sebab kalau perasan, function-function macam video, quizzes, audio, semua ni hanya ada dekat dalam yang unlimited ni. Tapi caranya adalah, tutorial bagi kita kemudahan, kalau kita nak pakai yang free ni tanpa membayar, yang full ni tanpa berbayar, apa kita perlu buat hanyalah, setiap kali, yang tadi tu, kat sini dia bagi tahu lagi 30 hari untuk habis tempoh nak pakai yang unlimited ni. Kalau habis nanti, kita nak pakai lagi free,
kita kena perlu invite 3 orang sahaja kawan-kawan untuk guna story. Bila kita invite 3 orang, dia akan bagi lagi 30 hari. Macam tu. So, saya suka sebab dia bagi kita peluang tu. Maknanya win-win situation. Kalau kita bagi orang untuk pakai lagi banyak story, dia dapat something. Jadi dia pun bagi kita something juga. So itu yang saya suka tentang story lah. Saya kongsikan satu benda lagi sebab saya terlupa tadi nak cakap. Kalau kan tadi saya beritahu ada 2 cara kan untuk kita bagi mereka buat kerja kolaboratif dalam berkumpulan. Satu cara saya kata tadi kita klik dekat sini, students. Lepas tu bila kita klik students, kita klik dekat invite students. Bila kita klik invite students, dia akan keluar benda ni. Dia akan sign up, lepas tu dia akan masukkan class code. Bila dia masuk class code, dia akan appear dalam kita punya senarai pelajar. Dan kita akan suruh ketua kumpulan, contohnya pelajar ni, untuk buat tutori. Bila dia buat tutori, nanti pelajar-pelajar lain dalam kumpulan dia tu akan masuk. Kan tadi saya tunjukkan nak tambah teks ni untuk grupkan diorang kan. So pelajar-pelajar akan buat dalam story kepunyaan Wan Nuraini ni. Maknanya bukan masing-masing buat story sendiri. Mereka akan buat dalam story yang dibuat oleh ketua kumpulan. Dan kita cuma monitor story yang dibuat oleh pelajar dengan cara menekan nama pelajar dan kita akan nampak lah apa yang story dia dah buat. Kalau ada yang dia dah buat akan appear dekat bawah ni. Cuma saya tak menggunakan method yang kan tadi saya kata. So, untuk cara yang satu lagi tu, saya tak explain tadi macam mana kita nak invite pelajar masuk. Sebab yang ni satu cara, mereka buat sendiri, kita monitor. Satu lagi cara yang saya gunakan, saya yang create story dalam account saya create banyak-banyak untuk semua kumpulan. Okay, macam ni, saya buat ni, boleh nampak dekat sini. Okay. Ataupun kalau nak view dengan cara yang macam ni pun boleh. Okay, so, saya dah buat untuk setiap kumpulan. Jadi, mereka yang datang dan buat dekat story yang saya dah sediakan. Jadi yang ini tak perlu menggunakan button invite tadi tau. Basically contohnya katakan yang group 2 ni, saya dah createkan tutori untuk diorang di bahagian awal. Saya dah bagi tahu untuk group berapa, ini instruction saya. Okay, so apa yang dia perlu buat adalah dia cuma datang kat sini dan buat kerja. Tapi saya menggunakan function share ni je. Saya gunakan function share ni sama ada saya invite dia sendiri menggunakan email dia atau nama dia, atau kalau katakan saya pun tak ingat siapa grup mana. Kalau saya ingat boleh saya tak nama kan. Tapi saya tak ingat pun siapa grup mana. Saya ada 22 kumpulan. Mana saya ingat 130 orang pelajar. Macam mana saya ingat siapa kumpulan mana. Jadi nak senang saya just bagi yang ni. Saya tekan butang share. Make sure kita pilih button yang tengah-tengah ni. Secret. Okay. Maknanya kita punya tutorial ni ada. Boleh akses, pelajar boleh akses. Cuma dia tak dipublikkan sahaja. Dan make sure kita copy. Copy link yang diberikan oleh tutori ni dan make sure kita bagi peluang pelajar tu jangan edit dan komen tau. Pelajar hanya boleh kita kena make sure ada pilihan dia boleh edit dan komen. Kita kena ada bagi dia pilihan untuk edit dan komen. Okay, dan bila kita dah make sure pilihannya betul dan nampak dia punya link ni, kita just copy je link ni dan kita berikan pelajar link. Jadi pelajar boleh masuk dan terus buat kerja di atas tutorial yang telah kita sediakan. Macam saya buat cuma yang ni sahaja bahagian awal ni. Yang bawah-bawah ni semua pelajar yang sambung dan continue buat lah. So, ini satu lagi cara yang saya lupa nak cakap tadi. Ya, alright, itu saja. Terima kasih.